Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi melaksanakan tugasan bagi subjek PNMB 3193 iaitu pengantar kesusasteraan Melayu, kami akan membentangkan rumusan pemikiran bagi 3 versi tradisional iaitu pantun bagi jenis teka-teki, seloka santap istiadat dan juga nazam bahasa kita. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Neliana Afrika binti Zakaria, Alia Mushidah binti Bagel Hisam dan Tuan Muhammad Adam Muin bin Tuan Hasdi. Apa kata kita main pantun teka-teki macam dulu-dulu? Oh, boleh. Seronok juga kan? Kan? Jom. Giliran saya dulu ya. Boleh, silakan. Baiklah, pantun saya. Buah budi bidara mengkal, masak sebiji di tepi pantai. Hilanglah budi bicara akal, buah apa yang tak bertangkai? Wah, saya balas pantun kamu ya. Balas. Buah mengkal jatuh ke tanah, masak sebiji di tepi perigi. Buah hati, itulah jawapan yang indah, tak bertangkai namun dicintai sepenuh hati. Baiklah, giliran saya pula yang memberi pantun teka-teki. Tadi saya sudah menjawab. Boleh, silakan. Saya tanya kamu ya. Boleh. Teka-teki saya berbunyi, pagi-pagi pergi ke kebun, menebas rumput guna parang. Waktu siang matanya rabun, waktu malam matanya terang. Apakah ia? Saya jawab ya. Ya, silakan. Ke kebun pagi membawa parang, memotong rumput bersama ayah. Burung hantu itulah yang terang. Siang rabun, malam menyuluh arah. Betul ke? Wah, sangat tepat dengan kamu. Sekarang giliran saya pula berteka-teki bersama Alia. Okey. Boleh? Alang-alang tu saya pergi dulu ya. Kamu nak ke mana? Saya ada kerja sedikit. Okey. Buat elok-elok. Okey, baik. Apa pantun tu, Liana? Baiklah, pantunnya berbunyi, budak-budak bermain batu, batu dikira satu persatu. Badannya lurus bermata satu, ekornya tajam, apakah itu? Apa dia? Okey, saya cuba ya. Budak-budak bermain papan, papan diukir halus di tepi. Badannya halus, berguna di tangan. Jarumnya tajam, jawapan yang pasti. Wah, hebatnya kamu. Baiklah, di sini adalah pantun teka-teki yang dibincangkan oleh kumpulan kami beserta soalan dan jawapannya. Berikut merupakan pantun yang pertama beserta soalan dan jawapannya. Rumusan pemikiran yang terdapat dalam pantun pertama ini berkisar kepada beberapa aspek utama. Yang pertama, kiasan terhadap budi dan akal. Baris pertama dan kedua pantun menyentuh tentang budi dan akal yang melambangkan nilai murni dalam kehidupan manusia. Buah budi bicara mengkal dan masak sebiji di tepi pantai menggambarkan budi pekerti yang separuh matang atau belum sempurna. Ia menyiratkan bahawa budi pekerti dan kebijaksanaan adalah penting dalam kehidupan, tetapi jika tidak diasah dengan baik, ia akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Manakala rumusan pemikiran yang kedua pula ialah kehilangan kekuatan akal. Baris ketiga, hilanglah budi, bicara akal menggambarkan bahawa tanpa budi pekerti yang baik dan kemampuan berbicara dengan kebijaksanaan, akal manusia tidak dapat berfungsi dengan berkesan. Ia menyatakan kepentingan hubungan antara budi, akal dan komunikasi yang baik. Seterusnya, rumusan pemikiran yang ketiga iaitu teka-teki dan kebijaksanaan. Baris terakhir, buah apa tak bertangkai, mengajak pendengar atau pembaca untuk berfikir dengan mendalam. Soalan ini mengandungi unsur teka-teki yang mencabar daya imajinasi dan kebijaksanaan untuk menemukan jawapan, iaitu buah hati yang tidak mempunyai tangkai secara harfiah tetapi wujud sebagai konsep yang mendalam dalam kehidupan manusia. Selain itu juga merupakan
pantun yang kedua kami beserta soalan dan jawapannya. Rumusan pemikiran dalam pantun yang kedua di atas berkisarkan pada konsep perbezaan kemampuan penglihatan yang luar biasa antara waktu siang dan malam yang merujuk kepada sejenis haiwan atau fenomena alam. Secara tersirat, pantun ini mungkin merujuk kepada haiwan yang lebih aktif dan tajam penglihatannya pada waktu malam, seperti burung hantu atau kelawar. Pemikiran yang terkandung dalam pantun ini adalah tentang pemerhatian terhadap sifat atau ciri unik sesuatu makhluk yang mampu melihat dengan baik pada waktu malam, tetapi kurang jelas penglihatannya pada waktu siang. Ini juga menunjukkan kebijaksanaan tradisional yang menekankan pengamatan terhadap alam semula jadi, di mana terdapat perbezaan fungsi atau ciri yang berlaku mengikut masa dan keadaan tertentu. Dan yang terakhir adalah pantun yang ketiga kami beserta soalan dan jawapannya. Rumusan pemikiran dalam pantun ketiga ini merangkumi penggunaan perumpamaan. Pantun ini menggambarkan sesuatu benda dengan menggunakan kiasan atau ciri-ciri yang tertentu, seperti badannya lurus, bermata satu, dan ekornya tajam. Ciri-ciri ini memberikan petunjuk kepada pendengar mengenai objek yang dimaksudkan. Di sini juga terdapat rumusan pemikiran yang kedua dalam pantun ketiga ini, iaitu elemen logik dan imajinasi. Pantun ini mengajak pendengar berfikir secara logik dan kreatif untuk menafsirkan kiasan yang diberikan. Pendengar perlu menghubungkan deskripsi dengan benda yang wujud dalam kehidupan seharian. Manakala rumusan pemikiran yang terakhir iaitu kebijaksanaan bahasa. Pilihan kata seperti bermata satu dan ekornya tajam merupakan cara penyair menyampaikan sifat sesuatu benda secara tersirat. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam penggunaan bahasa, di mana pantun tidak menyebut benda tersebut secara langsung. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran. Santap meraih, hormat menghormat, bukan santap hendapkan kenyang. Santap santun dengan aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat, sopan siuman sampai ke mulut, nama perlahan, tanda tidak terjemahkan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juadah, keenam buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelar jatuh kerengkungan, seri naik ke peroman. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Sekian, terima kasih. Sesi yang seterusnya adalah Seloka Santap Istiadat. Seloka adat Santap Istiadat karya Zakbar berfungsi sebagai sarana pengajaran dan pelestarian nilai budaya masyarakat. Pemahaman terhadap seloka ini diperlukan untuk mengenali makna yang terkandung di dalamnya dan peranan dalam tradisi. Seterusnya adalah latar belakang Seloka Santap Istiadat. Seloka merupakan bahagian tak terpisah dari adab dan adat
istiadat suatu masyarakat. Dalam konteks karya Zakbar, sloka ini mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang telah ada sejak lama, berfungsi sebagai panduan dalam menjalani ritual kehidupan masyarakat. Maksud rangkap pertama bagi sloka santap istiadat ialah santap beradat merupakan istiadat santap raja di majlis kebesaran. Santap tersebut bertujuan untuk meraikan dan menghormati tetamu. Majlis santapan ini bukanlah sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi merupakan majlis santapan yang mengajar si penjamu selera agar makan secara sopan dan mengikut tata cara yang tepat. Maksud bagi rangkap kedua pula ialah berdasarkan tata cara dan ketertiban sewaktu makan, nasi hendaklah disuap menggunakan tangan kanan manakala lauk perlulah diangkat secara sopan. Ketika nasi sampai ke mulut, hendaklah dikunyah dengan perlahan-lahan sebagai tanda tertib dan tidak kelojoh sewaktu makan. Setelah selesai makan nasi, barulah diambil seteguk air minuman sebagai isyarat hormat dan beradab sopan ketika berada dalam majlis santapan itu. Maksud bagi rangkap ketiga pula, dalam aturan dan cara-cara makan dan minum, suapan nasinya bermula daripada suapan pertama hingga ketiga sahaja. Selepas itu, si penjamu selera perlu membasuh tangan sebelum diikuti dengan menjamah juadah, halwa dan memakan buah-buahan. Maksud sloka bagi rangkap keempat, cara-cara makan dan minum yang berikutnya ialah ketujuhnya. Orang yang menjamu selera perlu berkumur-kumur untuk membersihkan mulut dan diakhiri dengan makan sirih. Air sirih kelat yang masuk ke kerongkong si penjamu selera akan menambahkan seri pada wajah mereka. Maksud bagi rangkap terakhir iaitu rangkap kelima, tata cara dan peraturan santapan ini merupakan majlis santap beradat kebesaran yang diajarkan oleh generasi terdahulu. Pemikiran bagi sloka santap istiadat ialah penulis menekankan cara makan dan minum yang betul ketika di majlis kebesaran. Yang kedua, penulis menyebut bahawa makan istiadat bukanlah bertujuan untuk mengisi perut yang lapar. Yang ketiga, penulis menitik beratkan etika makan beristiadat yang hanya mempunyai 8 langkah. Dan yang terakhir, penulis menunjukkan bahawa istiadat makan beradab menerapkan nilai sopan ketika menjamu selera. Dari segi bentuk sloka pula, sloka ini berbentuk bebas dan tidak terikat. Sloka ini juga terdiri daripada 5 rangkap, bilangan katanya antara 2 hingga 6 kata dan terdiri daripada 7 hingga 14 suku kata. Jumlah baris mengikut rangkap. Rangkap pertama 5 baris, rangkap kedua 7 baris, rangkap ketiga 6 baris, rangkap keempat 4 baris dan rangkap kelima 2 baris. Dari segi gaya bahasa pula, sloka ini terdapatnya anafora, iaitu pengulangan kata di awal baris secara berturutan. Jadi dalam sloka ini, perkataan santap adalah sebagai anafora. Manakala gaya bahasa aliterasi pula terdapat pada isyarat menghormati, mulia, memuliakan, di mana ia merupakan perulangan konsonan M. Seterusnya ialah asonansi, iaitu ketujuh berkumur-kumur, iaitu perulangan vokal U, dan rima akhir bagi rangkap 1 ialah A, B, A, C, B, rangkap 2 A, 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 B, A, A, dan rangkap 3 A, A, B, C, B, C, manakala rangkap keempat A, B, C, C, dan rangkap kelima A, B. Nazam bahasa kita. Allah, Allah, Azza wa Jal, Tuhan kami minta ampun akan dosa kami. Dengan bismillah kami mulakan nazam ini, mohon limpah rahmat kasih dari Ilahi. Ayo rakan, mari
kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Bahasa kita jadi bahasa kebangsaan, bahasa menjunjung luhur budaya dan warisan. Ayo bangsaku, sama-sama kita tuturkan, daulatkan bahasa, jati diri diperjuangkan. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Bahasa kita jadi teras kerukunan, sebagai bahasa penjalin erat perpaduan. Oleh itu, mari sama kita amalkan, sebagai bahasa yang menjadi uangan. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, nazam yang bertajuk Bahasa Kita. Pengenalan. Nazam berasal daripada perkataan Arab yang secara umumnya membawa maksud susunan atau puisi yang digunakan untuk tujuan dakwah dan pengajaran agama. Berikut merupakan lirik nazam yang kami persembahkan. Latar belakang. Latar belakang nazam Bahasa Kita berkaitan dengan usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan di Malaysia. Ia tercipta dalam konteks kesedaran tentang pentingnya memelihara bahasa sebagai identiti dan jati diri bangsa Melayu di tengah-tengah pengaruh globalisasi dan perkembangan bahasa asing. Nazam ini menekankan betapa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi simbol kebudayaan, sejarah dan maruah bangsa. Ia juga mengingatkan generasi muda agar terus mementadbikan bahasa ini dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pentadbiran dan seni. Rumusan pemikiran dalam nazam Bahasa Kita menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai warisan bangsa yang perlu dijaga dan dipelihara. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang menyatukan masyarakat, menyampaikan ilmu, budaya dan nilai-nilai tradisi. Penulis mengajak masyarakat untuk menghargai dan memperkasakan bahasa Melayu agar ia terus relevan dan dihormati di pentas dunia. Nazam ini juga mengingatkan bahawa bahasa mencerminkan identiti dan maruah sesuatu bangsa dan tanggungjawab setiap individu untuk memastikan bahasa kita tidak dilupakan atau dipinggirkan oleh arus kemodenan. Nazam mempunyai dua jenis irama iaitu tanjung dan sergam. Bagi nazam Bahasa Kita, irama yang digunakan ialah irama tanjung iaitu ia disampaikan tanpa jeda sehingga selesai satu rangkap nazam. Ia juga mempunyai seni kata tetap atau ucap tetapnya seperti Allah Allah Azza wa Jal Tuhan kami pada permulaan lagu sebagai meminta keampunan daripada Tuhan Maha Esa. Kebiasaannya ia mempunyai 2 dan 4 baris rangkap. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.